Baik. Jadi ibarat dengan sujud sahwi ini dipanggil ibarat al-aghlabiyah, ibarat kebanyakan. Berlakunya sujud ini disebabkan kita terlupa. Cuma nak tambah di sini, sujud sahwi dah. Sujud sahwi ini dah, dia sunat. Bila sebut dia sunat, kita boleh putuskan dia. Walaupun makruh. Sebagai contoh, sujud sahwi ada sujud 2 kali. Dan rukun sujud sahwi pertama niat, dah. Yang kedua sujud dengan tetap anggota. Maka kalau kita sujud sahwi dengan tak ada niat nak sujud sahwi, batal sembahyang kita. Maksud niat nak sujud sahwi macam mana? Mesti ada satu lintasan di hati, dah, kita nak sujud sahwi. Bukanlah bermaksud saja aku nak sujud sahwi kerana Allah, Allah Akbar, dah. Bagi ada lintasan kata kita buat tu kerana sujud sahwi. Semata-mata sujud dengan tidak ada niat apa-apa boleh membawa kepada batal solat kita. Dan sujud sahwi bila dia niat, bila dia sunat, kita berhak menguasai dia. Kita sujud sekali, tiba-tiba tak mau sujud dah, nak bagi salam, boleh. Makruh dan kurang pahala dia panggil. Makruh sembahyang kita buat wujud. Nampak Baik. Yang ketiga, sujud sahwi, keadaan hukum ketika sujud seperti sujud dalam solat. Maksud bukan sujud sahwi. Rukun dia kena tetap 7 anggotanya, syarat dia kena tekan dahinya, kena terbuka dahi, habis sama. Nampak Baik. Dan tempat dia pula ialah setelah tasyahud dan sebelum salam. Nah, adapun kalau setelah salam, boleh balik tak masuk ke dalam solat untuk sujud sahwi? Di sana ada tafsir yang akan dihuraikan. Maknanya kalau perceraian yang panjang tak boleh. Kalau masih singkat, jawabnya masih boleh. Panjang topiknya kembali kepada uruf. Baik, ala kuliah kita tak masuk itu, cuma nak beritahu sebab ataupun berlakunya sujud-sujud ini. Dan ibarat dengan sujud sahwi, dia panggil ibarat ghalib. Berlaku sujud ini sebabkan berlakunya terlupa. Kadang-kadang kalau buat dengan sengaja pun diminta juga. Tinggal tasyahud dengan sengaja, dah. Tinggal qunut dengan sengaja, diminta juga. Baik. Kalau sujud kerana lupa itu ada 4. 4 kelakuan. Apabila berlaku salah satu daripada 4 ini, maka diminta kita sujud sahwi. Dah. Yang pertama, meninggalkan sebahagian, yakni salah satu sunat ab'ad ataupun sunat salah satu sunat ab'ad daripada sunat-sunat ab'ad, atau meninggalkan sebahagian daripada tuntutan satu sunat ab'ad. Kita dah baca sunat ab'ad dah. Sudah. Kita dah baca sunat ab'ad tapi kita tak sempurnakan. Nah, Allah ma'afini fi man afait. Nak tinggal Allah ma'afini fi man adait. Nak tinggal yang tu baca, maka dipanggil kita meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad. Sunat ab'ad bahagian tu kita baca, tapi satu juzuk kita tinggal, maka dituntut juga untuk kita sujud sahwi. Baik. Yang kedua, melakukan sesuatu perkara yang membatal akan sengajanya. Maksud membatal sembahyang akan sengajanya. Nah, perbuatan ini apabila dibuat dengan sengaja, maka solat kita akan batal. Dan tiada membatal akan lupa apabila dilakukan dengan lupa. Nah, bila kita buat dengan lupa. Kalau dengan sengaja, nah, kalau dengan sengaja memang batal sembahyang. Tiba-tiba kita buat dengan terlupa. Sebagai contoh, kita makan. Nampak? Makan yang sedikit. Adapun makan yang banyak, walaupun terlupa, batal solat. Berbeza dengan puasa. Nah, bila puasa kawan tu makan, dia makan banyak. Nah, batal tak puasa? Tak batal puasa. Baik. Dalam masalah teguran tu pula, sunat ataupun tak sunat kita tegur orang makan, tak, dengan terlupa. Tak, kita tengok. Kalau dia tu orang jahil, kita kena tegur. Takut-takut dia kata boleh. Kalau orang alim, kita biarkan. Itu rezeki minallah. Nampak tak? Makan. Dia tak lupa. Eloklah habis tak lama.
Nampak? Lupa kenyang perut buncit namanya. Baik. Dalam solat kenapa makan banyak walaupun terlupa batal solat? Ulama kata dalam solat ada rukun-rukun yang memindahkan perbuatan solat yang boleh mengingatkan musalli daripada terlupa. Mungkin kita makan waktu mana kita berdiri, kita terlupa. Dah, rokok makan lagi, lupa lagi, banyak cantik. Nampak? Sujud lupa lagi, nama semayang ni. Nampak? Maka perbuatan ini ulama kata mengingatkan musalli daripada terlupa. Maka sebab itulah dia panggil di antara contoh di sini makan dengan terlupa sekiranya sedikit. Nah, ini lupa jenis nama wallahu alam. Dah lupa belagak nak makan. Tapi tak apalah, Allah tu lihat kalau dia buat sengaja batal. Baik. Yang ketiga memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Dia baca surah ataupun baca Fatihah dah waktu rukuk dah. Tu Allahu Akbar, angkat takbir. Lepas tu at-tahiyyatu mubarakatuh. Pula dah lagu tu dah. Dia pindahkan. Baik. Kenapa? Dah. Dia pindahkan benda ni, rosak dak nazam solat. Nazam solat tak rosak, orang tak boleh kesan. Mana? Tu. Lain kalau dia pindahkan rukuk. Dah. Selepas daripada sujud. Nampak tak? Lepas sujud dia berrokok. Dah, dalam rokok tak rokok habis kita kena mengubahkan nazam. Baik. Yang keempat menjatuhkan rukun fi'li. Apa maksud menjatuhkan? Dah, maksud melakukan rukun fi'li beserta ragu-ragu tentang tambahannya. Yang ni keadaannya berlaku pada rakaat yang terakhir. Rakaat yang terakhir. Nampak? Bila kita nak naik tu, dah kita berlaku, kita dah duduk sujud ni nak angkat, ya emang nak duduk tahiyat akhir ataupun nak tambah lagi satu. Situ dia panggil nampak? 3 ke 4 tak main lagu tu. Faham tak? Kita dah nak angkat kepala ni. Nah, bila kita berlaku lagu tu, dia panggil di situ tempat pertimbangan kata berlakunya dah iqa'u ma'ihtimali ziyadah tu. Tapi kalau dalam sujud yang terakhir, sujud yang nak pergi ke tasyahud akhir, dalam sujud demai perasaan cukupnya kita tak cukup dah. Maka kita tak bangun lagi. Maka itu tak diminta. Kalau kita buat juga batal sembahyang. Nampak? Baik. Jadi maknanya ni kita mengaji ketika ini dalam masalah ni, masalah imam dan juga masalah orang yang sembahyang seorang diri. Adapun makmum irtibat keadaannya dengan imam, apa imam buat dia kena ikut. Baik. Jadi ini berlaku ketika mana kita sujud. Bila kita nak angkat daripada sujud tu, ya emang nak angkat sujud, kita nak duduk tasyahud akhir ataupun angkat je kita nak tambah. Di situ berlaku permainan dia panggil. Aku ni sembahyang cukup ke tak cukup? Cukup je. Cukup tak cukup, yang kepala duduk pelangku angkat dia panggil. Situ dia kata kena ambil yang kurang. 3-4 kena pakai 3. Kena tambah. Baik. Berlaku itu berserta dengan ihtimal ziyadah. Kalaulah tahqiq ziyadah kita buat juga, itu bila tanah batal solat. Baik. Habis. Jadi dia kata meninggalkan ba'dun min ab'adis salat. Baik, ini apa dia ab'ad? Faslun ab'adis salat sab'atun. At-tashahhudul awwalu wa qu'uduhu wa salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa salatu 'ala al wa at-tashahhudul akhir wal qunutu wa qiyamuh wa salatu wassalamu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula sunat ab'ad. Kenapa dikatakan sunat ab'ad? Dalam solat ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Hay'ah makna kelakuan, ab'ad makna sebahagian. Jadi dia bukan solat, tetapi sebahagian daripada ini menggambarkan besarnya solat. Sebab kecacatan dalam meninggalkan solat ini, dalam meninggalkan perbuatan sunat ini membawa kepada kecacatan solat, tetapi tidak batal solat. Cacat yang bersangatan dia. Baik. Maka sebab itulah cacat ni perlu ditampal. Tampalan dia dengan sujud sahwi. Baik.
Kata dia pertama membaca tasyahud pertama. Nah, tasyahud pertama ialah rukun qauli dalam tasyahud kedua. Nampak? Bila kita tinggalkan dia, kita terus bangun. Sebab tu ini dipanggil masalah kita ni, masalah orang imam ataupun sembahyang seorang diri. Adapun kalau kita sembahyang berjamaah, kita tinggalkan tasyahud awal disebabkan itu bukan tempat imam, kita tinggal tu sebab kita mengikut imam, maka kita tak diminta untuk sujud sahwi. Sebab apa? Sepatutnya kita kena duduklah baca tasyahud awal. Dan kita bermasbuk, tak, kita tempat tu tak boleh duduk, kena ikut imam, tu tak apa. Ataupun bukan tempat kita, bila kita ikut imam, kita kena baca tasyahud awal. Itu tidak mencacatkan solat sebab ada mutaba'ah. Jadi persoalan di sini bagi orang yang solat seorang diri ataupun dia menjadi imam. Baik. Kemudian kata dia, duduk dalam tasyahud pertama. Duduk tu sendiri. Tu duduk tu, membaca satu, duduk tu sendiri dipanggil sunat ab'ad. Tu sebab tu kalau kita tak duduk terus bangun, tak tiba-tiba pergi baca dalam qiyam, nampak tetap diminta sujud sahwi. Baik. Kemudian yang ketiga, membaca salawat ke atas Nabi SAW selepas tasyahud itu dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak kita tinggal, kita baca sampai setakat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetap kena sujud sahwi. Baik. Yang keempat, membaca selawat ke atas keluarga Nabi SAW di dalam tasyahud akhir. Tak, wa ala ali Muhammad itu. Baik. Yang ada pun selawat Ibrahimiyah itu dikatakan sunat hay'ah. Nampak? Kalau kita tak selawat Ibrahimiyah, kita terus bagi salam, dah, kita tak diminta sujud sahwi. Nampak? Baik. Adapun kalau kita teringat, baca selalu, tak payah sujud lagi. Baik. Yang kelima, membaca qunut. Nah, membaca qunut mazhab kita dia panggil selepas i'tidal rakaat yang kedua. Nampak? Selepas i'tidal rakaat yang kedua. Nampak? Dalam solat subuh lah. Nah, ataupun kalau solat sunat qunut ni dalam nisfu tsani min Ramadan. Baik. Yang keenam, berdiri di dalam qunut. Nah, berdiri di dalam qunut itu sendiri. Yang ketujuh, membaca salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarganya serta para sahabatnya selepas membaca tasyahud akhir. Dah, tu. Selepas dah, bukan membaca tasyahud akhir ni. Dah. Tu selepas membaca qunut. Baiki ibarat. Dah. Wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah, fihi fil qunut, bukan tasyahud akhir. Mana kita baca selawat atas Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi dalam qunut itu dipanggil ba'dun min ab'adi salat. Ba'dul ba'di dia panggil. Nampak? Walau kita baca qunut, baca tapi tinggal selawat. Baca qunut tinggal selawat atas keluarga, tetap diminta untuk kita bersujud sahwi. Baik. Faslun. Tabtulus salatu bi 14 khaslatan bil hadasi wa wuqu'in najasat in lam tulqa halan min ghairi hamlin wa inkishaful awrati in lam tustar halan wa bin nutqi bil harfaini aw harfin mufhimin 'amdan wa bil muftiri 'amdan wa bil akli tafsirin nasiyan wa thalath harakatin mutawaliyatin walau sahwan wal wasbatil fahishati wa darbatil mufritati wa bi ziyadati ruknin fi'liyin 'amdan wa taqaddumi 'ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufi bihima bi ghairi 'udhrin wa bi niyyati qat'i shalah wa bi ta'liqi qat'iha bi syai'in wa taraddudi fi qat'iha. Ini dalam fasal menyatakan masalah sembahyang akan jadi batal. Maksud batal ini sembahyang tak boleh diteruskan. Maka di sini berlaku perbezaan antara ibadat sembahyang dengan ibadat haji.
Ibadat haji tak walaupun terbatal haji dengan berlakunya sebagai contoh jima dalam ihram, maka ibadat haji mesti diteruskan kena sampai ke tahallul juga dipanggil. Berbeza dalam solat ataupun dalam puasa. Bila terbatal puasa, dah cuma terbatal puasa. Tapi puasa tu boleh tak diteruskan? Tak boleh. Cuma tak boleh makan. Sebagai contoh, melakukan perkara yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Dah batal, boleh makan? Tak boleh makan juga. Pasal Ramadan memang siang tak boleh makan. Nampak? Tu. Begitu juga dalam solat. Bila mana berlaku perkara ini, solat tu akan batal. Baik, boleh tak nak teruskan solat? Jawabnya tak boleh. Mesti ulang balik. Jadi, kalau berlaku salah satu, bukan semua, salah satu perkara ini, solat kita menjadi batal. Pertama kata dia, jadi batal solat itu dengan 14 perkara. Yang pertama dengan sebab berhadas. Jadi kita kembali balik pengajian kita awal. Dah, sebab berhadas tu, dah, sekiranya dengan keluar salah satu daripada dua jalan, mesti dengan yakin. Nampak, kita yakin dan ataupun ghalabatuz zan. Kalau angin ni imam berbunyi ataupun mengeluarkan bau. Kalau kita berasa sahaja macam-macam, maka dipanggil asyak la yuzalu bil yaqin, maka teruskan solat kita. Nah, sebab tu dia kata dengan sebab berhadas. Maksud berhadas ni sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi kalau hadas besar, kita berdoa lalu lah pula. Dah, tu tengah-tengah solat tiba-tiba keluar mani. Dah, dipikir ke mana, wallahu a'lam. Jadi maknanya dah tetap batal. Bahkan kalau dalam masjid, dia kena keluar daripada masjid. Sebab al-muksu fil masjid inda jinum haram. Baik. Jadi mana-mana berlaku berhadas ini, nah, berlaku berhadas, maka batal solat itu. Baik. Kemudian yang kedua dengan sebab jatuhnya najis jika tidak dicampakkannya dengan segera. Dan mencampakkannya dengan cara tidak menanggung najis itu. Ini masalah kita pasrah lah. Sebagai contoh, bila jatuh najis yang kita nampak, yang tak nampak, ala kulli hal. Sebagai contoh, ulama kata di sini jatuh najis yang kering. Kalau najis yang basah, asar najis itu juga dikatakan najis membatalkan solat. Sebagai contoh kita kata dah najis kering. Orang di atas ataupun orang di atas lah, dia sapu sampah. Bila sapu sampah, taik burung kat jatuh atas baju kita. Dah, baik. Bila jatuh atas baju kita, dah, dia kering. Dah, mesti kita campak segera. Segera ni topik dia macam mana? Jangan melebihi qadar tamak ni. Bila kita tengok najis, kalau kita nak campak, kita masukkan tangan dalam baju itu, batal solatnya. Sebab dikatakan menanggung. Baik, mesti kita tangan di atas. Najis sini, tangan sini. Ataupun kalau dengan anggota pakaian yang ditanggung, jatuh atas sobat tu, teruskan. Dah, jatuh atas ni kain tu, jatuh sobat, jatuh terbagi tak jatuh baju kan. Untuk mana tak boleh habis. Baik, jadi kita kena buang dengan segera tu. Dia kata min ghairi hamlin, dengan tanpa menanggung. Sebab kata menanggung najis tak boleh. Macam tu juga kalau kita solat, najis hujung sana atas tikar, kaki kita pergi masuk bawah kapek. Right? Ini najis hujung, tetap dianggap kita ni menanggung najis dia. Maka sebab dalam bab ni, bila najis jatuh kena pakaian, kita nak buang najis segera tu, mana kita kena okey. Tapi kalau kita masuk jari sini, maka kita dianggap menanggung najis, maka batal sembahyang. Tapi kalau najis taik burung baru berak, itu pakai tak ada apa. Terima hakikat lah. Faham tak? Berhentilah basuh sembahyang. Itu saja. Baik. Kemudian kata dia, yang ketiga, tersingkap, yang terbuka aurat jika tidak ditutup dengan segera. Bagi orang yang sembahyang tepi tingkap, angin kuat sebagai contoh. Tu sebab tu aurat di sini yang kita mengaji dalam solat. Aurat adalah kalau tilikan tu pandangan tepi dan juga pandangan atas, itu aurat. Aurat nampak masuk sini ataupun di atas. Betul, kalau kita pakai baju besar, kita pakai kain di bawah pusat.
waktu kita rokok ni, leher baju turun bawah. Andai kita orang tengok boleh nampak bawah ada pusat, maka itu batal solat. Tapi kalau kita sujud ataupun orang kita tengok daripada bawah, faham tak? Orang yang gemuk sikit bila dia sujud, kain dia di belakang tu, dah orang belakang akan nampak sampai ke paha dia. Faham tak? Maka itu tidak dikatakan nampak aurat dalam bab solat. Maka sembahyang tetap sah. Nampak? Macam orang sujud tu lah. Orang sujud, kalau orang dari belakang tengok waktu kawan tu sujud, nampak lah. Bagi laki-laki, kalau perempuan tak boleh lah. Perempuan nampak kaki, tak boleh lah. Baik, dalam masa terbuka aurat ni, yang ni terbuka di mana-mana pihak aurat. Terbuka di atas ke, di bawah ke, terselok, mesti kita tutup dengan segera. Perbahasan panjang masalah yang membuka itu haiwan ke, kanak-kanak ke, ataupun angin ke. Dah, sebab tu ada ikhtiari ke, ada ikhtiar. Tapi ala kulah kita ambil satu titik dan kitab ni mesti ditutup segera. Baik, macam tu juga. Macam tu juga aurat terbuka bagi orang yang sembahyang. Dia sembahyang pakai kain buruk dia bagi. Dah, waktu sujud ni, nampak apa ya? Cepat-cepat dia kena tutup. Dah, dengan tapak tangan. Dah waktu sujud, dimaafkan bagi pihak dia. Nampak? Tu tangan dia tu tak boleh dibuka. Nampak? Kalau buka, aurat nampak batal solat. Tangan duduk itu. Itu sebagai tu, kalau terkoyak di paha kan, kalau boleh tutup kan, kalau tak tutup ala kulihan pun tidak solat tu. Tapi nak contohnya kata penjagaan aurat tidak boleh buka walaupun sedikit. Begitu juga dah dengan kain bagi orang yang isap rokok. Nampak bila dia isap rokok, api rokok kena kain dia. Nampak tak? Jadi aurat yang dikesan dengan warna kulit walaupun sedikit tak boleh. Baik. Habis itu. Kemudian kata dia dengan sebab bercakap dua patah huruf atau satu huruf yang boleh memberi faham dengan sengaja. Huruf di sini dipanggil tuturan huruf Arab. Nah, kalau huruf Melayu tak ada bunyi saja qasad, batal solat tu. Sebab tu kalau kita nak berdoa dalam solat, doa peribadi ke, doa untuk dunia akhirat kan, kita boleh berdoa dalam bahasa Arab. Kalau doa dalam bahasa Melayu, batal solat kita. Nampak? Jadi maksud bertutur ni dengan sengaja, benda yang bukan doa, dan dia panggil khitab al-adami. Walaupun kita bercakap, walaupun kita baca Al-Quran, tapi bila kita qasad tuturan. Dah. Tu. Sebagai contoh, dah orang ketuk pintu. Dah ketuk pintu, dung. Dah. Nak minta izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah. Kita kata udkhuluha bisalamin aminin. Nah, kita cakap ayat Quran. Nampak tak? Tapi khitab maksud kita kepada orang yang tu, maka batal solat kita. Pasal solat dia panggil khitab rabbani. Baik, dalam masalah ni yang tak batal solat, bahkan wajib, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata dalam Jumaat kita ni ada min kibarul awliya sebagai contoh wali besar, Nabi boleh main pada dengan cara ya Allah. Bila Nabi panggil dia wajib, dia kena menyahut seruan Nabi. Nampak? Wajib, dia tidak ada pilihan lah. Nampak? Itu baik. Yang kelima, melakukan perkara yang membatalkan dengan sengaja. Maksud membatalkan apa ni? Membatalkan, mufti ni panggil membatalkan puasa. Mana-mana perkara yang membatalkan puasa, maka ia membatalkan solat. Duk tak duk kita semayang kata telinga. Dah, seluk dalam poket, ada kata mbak rupanya. Dah, tu pasal apa? Nak bagi tu imam baca jelas sini, kita korek tu telinga. Tak ada pasal-pasal kata semayang. Nampak ni? Pasal apa? Contoh, memasukkan sesuatu di dalam rongga dia kan. Baik. Yang keenam, makan yang banyak dengan terlupa. Yang berada tadi. Dah, kalau makan sedikit, boleh lagi gagah-gagah sujud sawi. Tapi kalau banyak dengan terlupa, batal solat. Dan ibarat dengan makan termasuklah dengan minum. Baik. Yang ketujuh, melakukan 3 gerak yang berturut-turut walaupun lupa. Ini dia panggil kadang-kadang passion. Sini tempat nak huraikan sikit, yang lain tak huraikan banyak. Sebagai contoh, perbuatan ini jika dia dituntut dalam solat, dah
masih ada huraian ulama pada pihak batal ataupun tidak batal. Nah, kalau dia dituntut dalam solat, sebagai contoh kita kata dituntut dalam solat ni bila angkat takbir, bila bertakbiratul ihram kita disunatkan angkat takbir. Bila kita angkat takbir ni sunat. Bila kita turun, kepala kita turun tu. Muktamad batal solat. Pasal bergerak tidak siap. Maknanya kalau mata ni dua mata, lepas tu bibir mulut, lepas tu telinga, jari jemari dan ulama ada kitab dan zakat lagi tu. Tengah semayang dah bergerak benda tu, tak ada masalah. Sebab dia dianggap sebagai anggota kecil. Tapi tapak tangan anggota besar. Sebab tu bila nak garu, bila kita gatal, letak tempat tu kita garu. Jangan bagi anggota besar. Yang jadi masalah setengah orang dia tabiat. Dia tak angkat takbir tak apa. Bila dia angkat takbir lagi, dia start nak betul sorban. Dia start nak betul kain. Ataupun bila dia nak turun kepada sujud, dia angkat ke kanan, dia angkat ke kiri, dia angkat kain, dia sentuh baru sujud. Membawa kepada batal solat. Nampak? Itu kena banyak sebab pergerakan anggota besar batal solat. Jadi maknanya bila kita bergerak ni 3 kali berturut-turut. Macam tu juga sekiranya kita nak memasuki saf yang kosong. Kaki tertib dia, kalau nak pergi ke depan sunat kaki kanan. Kita duduk, langkah, duduk. Langkah, duduk. Kalau langkah batal sembahyang. Kalau orang tarik kita kunuk ke belakang, sunat kita gustan kaki kiri. Gustan kaki kiri, rapat kanan, kiri rapat kanan sampai di belakang. Nampak? Jadi kalau berturut-turut walaupun sunat batal solat ni panggil. Nampak itu? Baik. Jadi ini dia panggil pergerakan ni kena ambil perhatian sikit. Sebab kadang-kadang kita bermudah-mudah tengah semayang, lupa buang spek mata, angkat 12 tangan, set lipat, buka sarung, pul sarung pula, pulang poket, tu balik semayang di rumah dah lagi. Nampak? Jadi benda-benda yang macam ni kadang-kadang kita tak sedar. Tu mungkin hal kita maqam tu, wallahu a'lam, maqam apa dah tahu lah. Jadi maknanya ni perbuatan yang besar membatalkan solat yang kita kena ambil perhatian. Baik. Kemudian kata dia lagi 8, ni beratlah. Dia kata melompat yang kuat, melampaui batas. Masalah terkejut, tak tatak lintas, punya lompat namanya. Wasbah fahisyah. Sebab apa? Sebab dia mengubahkan perbuatan sembahyang sama sekali. Mana ada sembahyang lompat-lompat? Ada. Ni bukan nyanyi, bukan menari dia bagi. Tu lompat dalam sembahyang, lompat betul. Gitu. Baik. Kemudian pukulan yang bersangatan, darbah mufritah dia bagi. Soalannya bila kita solat, bila solat nyamuk pum sepak gitu dah. Dia panggil pukulan yang berat. Tak membawa kepada batal. Ataupun kita solat, kita orang beruzur, ada tongkat duk ceblok, tiba-tiba lipat depan, ambil godam dulu dia panggil. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Dia panggil mufritah. Nampak? Mufritah. Baik. Yang ke-10, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Rukun perbuatan. Sebab bila rukun perbuatan ditambah, menyebabkan nazam solat itu akan berubah. Dia sujud 4 kali. Pasal apa? Pasal tak ada lah, sejak semalam merhati kuat puasa rindu pada Allah Ta'ala, sujud 4 kali. Sujud ikut mula. Ataupun rokok 2 kali. Boleh dalam sembahyang gerhana. Nampak tak? Itu sembahyang lain tak boleh. Nampak tak? Itu kita nak rokok 2 kali. Tak boleh. Baik. Yang ke-11, mendahului ke atas imam dengan 2 rukun fi'li. Maknanya dengan sengaja. Kita niat nak mengikut imam. Imam tak ada rokok, kita rokok. Dia tak ada i'tidal, kita i'tidal. Seorang kita lah jawabnya. Batal solat. Baik. Dan ketinggalan 2 rukun fi'li tanpa uzur. Uzur di sini ulama kata hanya uzur pada bacaan Fatihah, lain tidak dikatakan uzur. Ini pun bagi makmum yang muwafiq.
Maksud makmum yang muafiq, dia angkat takbir. Bila angkat takbir, tiba-tiba tu imam baca surah. Sedapnya tu imam baca surah sampai dia lupa nak baca-baca. Pasal nak tunggu tu imam surah sedap. Dah. Tu tiba-tiba tu imam rukuk. Loh, aku tak baca Fatihah rupanya. Ketika tu tempohan dia tu, waktu dia sedang berdiri tu imam baca surah, andai kata dia baca Fatihah boleh habis tak? Jawab boleh habis. Maka dia tak boleh rukuk lagi. Ma'zur, dibenarkan tinggal 3 rukun yang panjang. Macam mana? Tu imam rukuk, dia kena selesaikan Fatihah. Nampak? Tu imam i'tidal boleh lagi. Tu imam sujud pertama boleh lagi. Tu imam duduk antara 2 sujud boleh lagi. Tu imam sujud yang kedua. Bila tu imam angkat, dia masih berrukuk, batal semuanya. Faham? Ketika itu memang dia kena rukuk. Tak dah habis juga. Dah. Tak tu dia kena rukuk. Wa imma dia niat mufaraqah. Tu dia imam dia betul. Kalau dia tertinggal juga, maka membawa kepada batal solatnya. Baik. Habis tu macam mana? Kalau nak nyala, ya imam dia mufaraqah. Dia mufaraqah tu imam. Maka dia buat seorang-seorang dia. Habis itu. Kemudian kata dia, yang ke-12, niat memutuskan solat. Sebab tu dia panggil, bila kita niat ni kena jazam. Memutuskan solat, main gerakkan di hati. Tak, dia berhenti dulu. Main perasaan nak berhenti. Berhentilah tu terus. Pasal bila kita niat nak berhenti daripada solat, seolahnya niat jazam yang kita buat dalam takbir sudah rosak. Bila rosak di situ, rosak sekarang ni. Nampak kan? Habis. Kemudian yang ke-13, menta'alikkan, yakni menggantungkan putusnya solat itu dengan sesuatu. Kita tengah-tengah semayang. Tengah-tengah semayang, hujan nak turun, bunyi guru. Lepas tu kita kata, kalau hujan turun, nak berhenti saat tu semayang. Tu maksud dia, kalau hujan turun, kita ta'alikkan, nak berhenti solat, nak pergi angkat pakaian, maka putus solat saja. Putus solat kita. Baik. Yang terakhir, ragu-ragu tentang memutuskan solat itu. Main perasaannya tidak, aku niat nak berhenti ke tak nak berhenti? Aku niat nak berhenti ke? Dia tak boleh. Baik. Persoalannya dia, kalau datang was-was, maka kita berhak untuk lawan, solat kita tidak batal. Nampak? Bagi orang yang kena penyakit ibtilak bil waswas ni. Kalau itu solat dia ni tak batal lagi. Jangan dia turut waswas. Waktu tu baru batal. Main perasaan gangguan nanti, aku nak berhenti, tak berhenti, aku nak lawan, tak berhenti. Kalau nak berhenti, tak berhenti, nak ikut, menyebabkan jawabnya kena berhenti solat buat lagi. Pasal apa? Tak boleh ada dengan. Sebab bila kita nawaitu usolli kita, itu sahaja matlamat kita. Fuqaha kata itu. Habis. Kemudian kata dia, faslun allazi yalzamu fihi niyatul imamati arba'an, al-jum'atu wal mu'adatu wal manzuratu wal manzuratu jama'atan wal mutaqaddimatu fil matar. Fasal bermula perkara yang wajib padanya niat menjadi imam. Tu imam dia wajib niat imam. Adapun makmum bilal kalam, makmum bila kita niat nak ikut orang, wajiblah kita niat. Sebab kalau kita niat, kalau kita ikut tanpa niat, batal solat kita. Maksud imam orang yang bebas dia panggil, orang yang tak boleh terikat dengan sesiapa. Tetapi tiba-tiba dalam bab-bab tertentu, imam tu sendiri wajib dia ikut imam. Cumanya kalau semayang berjamaah, tu imam tak ada niat imam pun, sah dah semayang dia, sah dia tak ada pada jemaah. Itu saja. Tapi dalam bab Jumaat, bila mana jamaah itu wajib, maka niat imam itu juga adalah wajib.